Okay, ready? 1, 2, 3. KSU APM Tahun Baharu 11 Januari 2023. Assalamualaikum. KSU APM Tahun Baharu 11 Januari 2023 bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Siti Aisyah Ahmad Zaidi dan rakan penyampai. Saya Prabeh Pertahanan Awam Ahmad Syahid Arsyad. Antara yang menarik dalam KSU APM minggu ini: operasi mencari dan menyelamat mangsa lemas Pantai Cerating, serta penyerahan bot amfibia dan handbot pengurusan bencana banjir APM Pahang. APM dan NGO Negeri Kedah berkolaborasi mengumpul, menghantar dan mengagihkan bantuan kepada bangsa banjir di Pantai Timur, khususnya Kelantan, dalam misi bantuan yang berlangsung pada 4 Januari yang lalu. Bantuan yang disalurkan berupa keperluan asas termasuk bantuan makanan bernilai RM50,000 itu melalui Gabungan Angkatan Pertahanan Awam Negeri Kedah dengan kerjasama Yayasan Sultanah Bahiyah serta 10 pertubuhan bukan kerajaan di negeri berkenaan. Pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Awang Askandar Ampuan Yaakob, yang ditemui wartawan berita harian, memberitahu misi bantuan tersebut disertai 82 orang membabitkan 26 kenderaan termasuk sebuah lori. Beliau menambah antara lokasi saluran bantuan yang diberikan merupakan kawasan yang terbabit dalam kejadian banjir seperti di Pasir Mas, Kelantan, iaitu Kampung Bakong Luar, Kampung Siram Kecil, Kampung Merbau Pohon Tanjung dan Kampung Berhampiran. Syabas dan tahniah kepada APM dan NGO Kedah di atas sumbangan yang diberikan. Menteri Besar Pahang berkesempatan meluangkan masa hadir ke Majlis Penyerahan Bot Amfibia dan Handbot Pengurusan Bencana Banjir Negeri Pahang yang diadakan pada 4 Januari yang lalu. Majlis yang berlangsung di Dewan Majlis Bandaraya Kuantan itu turut dihadiri Exco Negeri Pahang, Pengarah APM Negeri Pahang dan ketua-ketua agensi dan jabatan di Negeri Pahang. Penyerahan bot amfibia dan buku pengurusan bencana banjir itu merupakan salah satu usaha untuk memudahkan operasi banjir dan menjadi manual panduan untuk pengurusan bencana banjir khususnya di Negeri Pahang. Dalam majlis berkenaan, bot amfibia telah diserahkan kepada APM selaku Sekretariat Pengurusan Bencana Peringkat Negeri, manakala handbot pengurusan bencana pula diserahkan daripada SUK Pahang kepada Menteri Besar Pahang. Keseronokan sekumpulan pelajar UiTM Dungun berkelah di Pantai Cerating bertukar tragedi apabila seorang daripada rakan mereka hilang dipukul ombak kuat. Kejadian yang dilaporkan pada 7 Januari yang lalu itu menyaksikan seorang daripada sekumpulan 20 orang pelajar UiTM Dungun yang berkelah di pantai berkenaan hilang dipercayai lemas selepas dipukul ombak kuat semasa bermain di pantai berkenaan. APM Daerah Kuantan yang menerima panggilan kecemasan berkenaan kejadian itu bergegas ke lokasi kejadian bersama seorang pegawai dan 6 orang anggota lain-lain pangkat dari APM Kuantan. Mangsa seorang lelaki dewasa berbangsa Melayu dipercayai lemas selepas dihempas ombak yang tinggi ketika membuat aktiviti permainan di pantai bersama 4 lagi rakannya. Pada jam 7 petang, operasi ditaguhkan dan disambung keesokan harinya. Kecergasan dan kesihatan fizikal, mental sememangnya penting bukan sahaja bagi pasukan penyelamat tetapi juga kepada semua lapisan masyarakat dalam memastikan kesejahteraan hidup. Pada 5 Januari yang lalu, Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi dan Bahagian Pengurusan Angkatan Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia telah mengadakan program pemantapan kecergasan dan kesihatan untuk pegawai dan anggota di bawah bahagian tersebut. Taman Sarjana Hijau menjadi lokasi pilihan Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Ibu Pejabat APM untuk mengadakan program kecergasan. Para pegawai dan anggota bahagian itu mengadakan larian bagi memantapkan kecergasan mereka.
Manakala bahagian pengurusan angkatan ibu pejabat APM pula mengadakan latihan kecergasan dengan aktiviti berbasikal yang diadakan di Taman Wetland Putrajaya. Latihan kecergasan ini demi memastikan kecergasan dan kesihatan pegawai dan anggota berada di tahap yang baik. Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam secara rasminya membuka pusat gimnasium pertahanan awam untuk kegunaan dan kemudahan warganya dan juga agensi luar. Pusat gimnasium APM yang berada di level 1 bangunan Ibu Pejabat APM itu telah siap sepenuhnya dan boleh digunakan bermula Januari 2023. Dilengkapi dengan peralatan gimnasium dan kecergasan, pusat gimnasium ini terbuka kepada semua warga Angkatan Pertahanan Awam dan agensi luar. Bagi agensi dan orang awam yang ingin menggunakan kemudahan pusat gimnasium APM ini, boleh berhubung dengan bahagian khidmat pengurusan Ibu Pejabat APM. Semoga dengan adanya kemudahan sebegini lebih menarik minat warga APM, khususnya untuk membudayakan hidup sihat dan cergas. Bagi segmen Caknak APM minggu ini, sama-sama kita saksikan video aktiviti dan program APM yang berlangsung di peringkat daerah dan negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 29 Disember 2022, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Raub telah menerima laporan awal kejadian bencana ribut daripada JPKK kawasan Ceroh pada jam 2.30 petang melibatkan sebuah rumah di Kampung Ceroh. Semasa kejadian tersebut, tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. Sepasukan anggota bertugas telah dikerah ke lokasi bagi pemantauan dan lawatan ke rumah mangsa. Laporan kerosakan telah diambil dan diserah kepada pihak sekretariat. Pihak APM juga telah membantu memasang kanvas bagi menutup kawasan bumbung yang rosak dan bocor buat sementara waktu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lieutenant Muda Noranati melaporkan dari APM Daerah Cerantut. Pada 6 Januari 2023, Jumaat, prasimulasi dan latihan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dan Ibanjir telah dilaksanakan di bilik PKOB yang bertempat di Pejabat Daerah dan Tanah Cerantut, melibatkan Pejabat Daerah dan Tanah Cerantut, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Prasimulasi dan latihan PKOB dan Ibanjir ini dilaksanakan bertujuan untuk membentangkan peranan dan proses kerja agensi terlibat semasa bencana berlaku. Selain itu, prasimulasi ini adalah untuk memastikan sistem Ibanjir ini dapat dilaksanakan selaras saranan pihak Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Pahang yang mewajibkan penggunaan sistem ini di setiap pusat pemindahan sementara PPS di setiap daerah di negeri Pahang. Pihak Pejabat Daerah dan Tanah Cerantut berhasrat untuk melaksanakan simulasi sebenar melibatkan lebih banyak agensi termasuk Yang Hormat Datuk Pegawai Daerah, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Penghulu Mukim dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya PBT Baizura melaporkan dari APM Daerah Cerantut. Pada 2 Januari 2023, Isnin jam 4.30 pagi telah berlaku kejadian kebakaran melibatkan 3 unit premis perniagaan yang beralamat di nombor 3, 4 dan 5 Simpang 13 Jalan Besar Felda Jengke 13. Kebakaran telah berjaya dikawal sepenuhnya oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Bandar Jengke. Anggaran kemusnahan adalah sebanyak 80 hingga 90%. Walau bagaimanapun, tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Pada 3 Januari 2023, Selasa, penyerahan sumbangan tabung malapetaka daerah Cerantut dan kit bencana telah disampaikan oleh Yang Hormat Datuk Khairunisa binti Aris, DIMP AAP selaku Pegawai Daerah Cerantut merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Cerantut kepada mangsa kejadian kebakaran premis perniagaan di Felda Jengke 13. Penyerahan sumbangan turut dihadiri oleh pegawai dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Cerantut, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Cerantut, Pengurus Felda Jengke 13 dan Pengerusi JPKK. Untuk segmen info APM kali ini, saksikan info berkaitan kesedaran integriti yang dikeluarkan oleh Unit Integriti Ibu Pejabat APM. Jom sama-sama kita saksikan dan hayati.
Minggu ini, segmen Apa Kata Anda bertanyakan komen masyarakat Malaysia berkenaan prestasi pasukan bola sepak Harimau Malaya. Jom saksikan. Sangat-sangat meriah kat sini. Tak berjaya pesan gol. Tapi itulah rezeki tak berhati kepada kita. So, pun kesokong Malaysia kan? Pendapat saya, game malam ni semua taktikal kita lah. Kita dapat baca gameplay Thailand macam mana kan. Kita play kita ada skill, tapi taktikal kita kalah. Lepas tu satu lagi, dia tengok semangat lah. Semangat kita nampak macam drop sikit lah. Kita main tempat lawan kan. Kita tak ada peluang. Ada peluang satu dua pun. Nah, chance tu pun kita tak manfaat dengan betul lah. Lepas pemain kita pun nampak macam psycho sikit kan. Sebab diorang pemain ganas kan. Dah ganas sikit ni. Macam tu lah. Tapi apa-apa pun diorang dah buat yang terbaik lah. Itu saja. Game hari ni okey. Cuma kurang attack. Tapi kita boleh main lagi. Harapan semoga Malaysia training lagi. Main elok-elok lepas ni. Itulah. Malaysia! Sekitar minggu lalu, tular di media sosial berkenaan isu seorang penjawat awam yang menyalahgunakan kad touch and go mangsa tanah runtuh Batang Kali. Kejadian itu mengisi segmen Apa Yang Viral minggu ini. Semoga ia menjadi pengajaran kepada semua, khususnya para penjawat awam. Sekian untuk kapsul APM kali ini. Kami tinggalkan anda dengan video dan gambar sekitar latihan pengusian bangunan Ibu Pejabat APM. Sebelum berpisah, suka untuk diingatkan agar masyarakat sentiasa berwaspada dan peka dengan amaran keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, khususnya di kawasan-kawasan yang berisiko bencana. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.